konsisten. Yang keempat, walaupun kita menulis buku, ada banyak buku, kita perlu terus belajar dalam bidang penulisan dan kemahiran menulis. Maksudnya walaupun kita ada banyak buku, tetapi kita perlu terus belajar sebab mungkin ada perubahan di mana-mana dan kita kena fahami dan sentiasa belajar supaya kita menjadi penulis yang sentiasa update dengan maklumat dan fakta ataupun perkembangan yang berlaku di sekitar kita. Okey. Next. Okey. Penulis buku motivasi dia haruslah mempunyai pengetahuan asas psikologi manusia. Ini tidak boleh nak elak. Begitu juga kalau katakan tuan-tuan menulis buku tentang buku agama, tuan-tuan kena ada asas. Mungkin bahasa Arab, mungkin sedikit usul fiqh dan sebagainya. Kalau tidak, tuan-tuan mungkin tidak dapat menulis dengan berkesan. Jadi untuk menulis buku motivasi perlu ada asas, pengetahuan asas mengenai psikologi manusia. Ini perkara penting. Okey. Yang kedua, memilih bidang kepakaran untuk menulis. Dalam motivasi ini tuan-tuan boleh menulis tentang hartanah, tentang pengurusan keuangan, tentang pelaburan, keibubapaan, spiritual ataupun agama, kebahagiaan dan sebagainya. Banyak tema ataupun bidang-bidang yang boleh diberi tumpuan. Jadi kena pilih supaya masa dan juga tumpuan tu boleh diberikan kepada bidang-bidang yang tuan-tuan pun pilih. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan puan terpaksa menjadi ikon atau model dalam bidang yang ditulis. Jika sekiranya tuan-tuan memilih dalam bidang pelaburan contoh, jadi pembaca akan ataupun ingin tahu apakah kejayaan dan juga model yang boleh diikuti daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau sekiranya kita tidak berjaya dalam bidang pelaburan, bagaimana kita boleh menulis buku dalam bidang pelaburan? Mengatakan itu dan ini, cara begitu dan cara begini, orang tidak akan percaya. Jadi untuk menulis buku motivasi, mahu tidak mahu tuan-tuan puan terpaksa menjadi ikon ataupun model dalam bidang yang tuan-tuan puan tulis. Ini memang secara terpaksa. Yang keempat, suka ambil tentang manusia dan apa yang mereka perlukan. Sebab kita menulis bukan untuk diri kita. Kalau tuan menulis untuk diri tuan-tuan puan, dah habis satu bab ataupun satu buku, kita print, kita binding dan kita simpan untuk bacaan kita sendiri. Tetapi untuk pembaca, sebab kita menulis untuk pembaca, jadi kita berhubung dengan penerbit dan penerbit melihat karya kita dan menilai, dan jika sesuai mungkin akan menerbitkan karya kita. Ini satu proses. Jadi kita kena ambil tahu tentang manusia dan apa yang mereka perlukan untuk kita fahami supaya penulisan kita menjawab masalah ataupun persoalan yang dibangkitkan atau dihadapi oleh pembaca. Okay, next. Okey, ini antara halangan penulis, halangan seorang penulis. Tapi ini bukan 4 saja, ada banyak. Tetapi yang besar halangan penulis ni berpunca daripada diri masing-masing, diri penulis itu sendiri, yang menyebabkan mereka akan lemah semangat. Jika sebab penulis ni dia kena ada motivasi dalaman. Kalau katakan tuan-tuan berdasarkan motivasi luaran, dia agak payah. Katakan contoh, tuan-tuan menulis dan menghantar manuskrip ke satu penerbit, tetapi penerbit mengatakan karya tersebut tidak layak untuk diterbit. Jadi kita pun sentap, kita pun lemah semangat, langsung kita tak menulis dan langsung kita berpatah arang dan kita cakap tak guna menulis sebab karya kita tidak dapat diterima. Jadi diri sendiri menyebabkan kita lemah semangat. Okey. Diri sendiri juga menyebabkan kita kecewa dengan penerimaan pembaca. Mungkin pembaca ada komen ataupun kritik karya kita. Mungkin itu memalukan kita. Jadi kita rasa kecewa dan kita tak mau terus menulis sebab ada mereka yang mengkritik. Pengkritik ni ada di mana-mana. Apa pun tuan-tuan membuat, sama baik ataupun buruk, akan ada pengkritik. Ini normal. Jadi kalau kita mudah rasa kecewa sebab pembaca tak terima bacaan atau karya kita, ini merupakan halangan yang menyebabkan tuan-tuan puan tidak boleh pergi ke hadapan. Yang ketiga, di sini juga menyebabkan
mereka lupa tujuan kenapa mereka menulis. Kita menulis memang untuk pembaca. Kita menulis bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk diri sendiri. Okey. Kita ada iklan sekejap. Dr. Susila, slide tak nampak. Okey, minta maaf gangguan sekejap. Okey, next. Okey, mengapa malam ni mungkin tuan-tuan puan boleh tanya diri masing-masing dan menjawabnya sendiri. Kenapa anda ingin menulis? Kenapa anda ingin menulis? Adakah untuk mengasah bakat? Mungkin tuan-tuan puan ada dalam kalangan tuan puan ada pernah menang sayembara, pernah menang peraduan dan sebagainya. Adakah dan berbakat, adakah untuk mengasah bakat? Adakah untuk mencapai impian, tengok orang lain jadi penulis, tuan pun jadi penulis, ataupun untuk menjana wang, menulis sepenuh masa, ataupun untuk dikenali khalayak pembaca, okey, ataupun untuk mengejar populariti, ataupun untuk mendapatkan pentarafan daripada mana-mana pihak. Tetapi di atas ni, sama ada mengasah bakat, mencapai impian, menjana wang, itu betul dan bagus. Tetapi yang paling utama yang perlu ada adalah untuk membantu orang lain menjadi lebih baik. Jika ini tidak ada, mungkin haluan dan tujuan tuan-puan akan tersasar dan tuan-tuan puan tidak dapat bantu orang lain. Sedangkan tuan-tuan kita menulis untuk bantu orang lain menjadi lebih baik. Walaupun untuk mengasah bakat atau mencapai impian, membantu orang lain tu mesti ada bersekali, mesti ada. Sebab itu bila kita menulis, kita akan kepeka kepada apakah yang diperlukan oleh pembaca. Sebab membaca buku atau membeli buku untuk pembaca menyelesaikan masalahnya. Kita memberi sedikit solution ataupun idea ataupun cara supaya masalah pembaca boleh diselesaikan. Okey, next. Okey. Okey. Mengapa manusia membaca? Jadi bila kita fokus kepada pembaca ni, tulis buku ni untuk pembaca, kenapa manusia membaca?
bila kita tahu kenapa atau mengapa manusia membaca, kita akan lebih mudah menulis kepada kumpulan yang kita sasarkan. Okey, yang pertama, manusia membaca ni sebab dia nak menyelesaikan masalah peribadi. Mungkin dia ada masalah kewangan, mungkin dia ada masalah dalam bidang hubungan dengan rakan sekerja, mungkin dia ada masalah mungkin pengajaran dia di sekolah mungkin tidak begitu berkesan dan sebagainya. Jadi mereka membaca untuk mencari apakah solusi menjawab sedikit daripada masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, mereka membaca untuk mendapatkan sesuatu. Apa yang mereka perlukan? Katakan contoh, kalau nak ikutkan dari segi badan memang tak ada masalah. Tapi mungkin manusia ni nak tampak lebih sihat, nak nampak lebih kurus dan sebagainya. Mereka membaca untuk mencari apakah tips-tips yang ada dalam buku itu yang boleh diguna pakai untuk mereka mencapai impian ataupun kemahuan. Jadi ini adalah dua sebab kenapa manusia membaca buku. Jadi secara umumnya inilah dua sebab. Kita boleh perincikan secara lebih detail jika kita memahami kelompok. Katakan kita menulis sebuah buku berkaitan dengan parenting ataupun mendidik anak, tentulah tujuan dia kepada mereka ataupun pembaca yang ada anak. Jadi kita dah mula sasarkan kepada siapa pembaca buku kita. Apa yang mereka hadapi. Kalau katakan kita menulis untuk secara umum, jadi pembaca dia tak dapat nak mencapai ataupun mengikuti apa yang kita tulis sebab penyelesaian pun secara umum. Jadi bagaimana kita nak selesaikan ataupun membantu pembaca mendapatkan sesuatu apa yang mereka perlukan. Okay, next. Okay. Walaupun tidak ada lagi, ini sepanjang pengetahuan saya lah, tidak ada lagi definisi buku motivasi. Inilah definisi buku motivasi yang saya buat, yang saya karang lah. Mungkin betul ataupun mungkin salah. Kalau saya minta maaf lah. Tapi setakat ni saya tak jumpa lagi apakah definisi buku motivasi. Buku motivasi untuk pengetahuan tuan-puan ialah dia, buku motivasi ni dikategorikan sebagai karya non-fiction. Non-fiction maksudnya karya yang bukan rekaan. Kita tidak mereka-reka berdasarkan imajinasi kita, berdasarkan halayan penulis. Jadi buku motivasi saya definisikan sebagai buku yang ditulis untuk memberikan semangat, dorongan dan inspirasi kepada pembaca supaya pembaca tergerak untuk mengikut saranan atau idea yang ada dalam buku tersebut demi kebaikan pembaca. Dia mesti ada semangat, dapat beri semangat, dorongan dan inspirasi dan pembaca tergerak untuk mengikut. Jadi bagaimana kita menggerakkan pembaca tadi supaya ikut saranan ataupun idea yang ada dalam buku kita. Saranan idea itu mungkin dalam bentuk tips, dalam bentuk kaedah, dalam bentuk panduan dan sebagainya. Jadi dia punya hujung dia, objektif dia adalah kebaikan pembaca. Demi kebaikan pembaca. Mungkin lebih jadi lebih bermaklumat, mungkin lebih tenang hidupnya dan sebagainya. Jadi kebaikan pembaca. Okay, next. Okay, tadi saya dah sebut penulis satu buku dan kita, kalau tuan-tuan perempuan biasa baca buku motivasi ataupun buku yang bukan motivasi, ada setengah buku tu yang berjaya di pasaran dan banyak juga yang gagal. Ikut pemahaman saya, buku itu gagal berpunca pada 3 faktor, 3 elemen utama. Yang pertama, buku itu sendiri. Buku itu sendiri. Maknanya buku itu tidak menepati citarasa ataupun keperluan pembaca. Ataupun buku yang gagal untuk menjawab persoalan yang dicari-cari oleh pembaca, ataupun buku yang kita boleh cakap secara umum, buku yang berkualiti rendah. Mungkin bahasanya sukar difahami, idea ataupun tips-tips dalam buku tersebut tidak praktikal dan sebagainya. Itu boleh jadi. Yang kedua, sistem pemasaran buku yang tidak berkesan.
buku yang bagus pun jika tidak disokong oleh sistem pemasaran yang tidak yang berkesan, buku itu mungkin akan gagal, akan gagal. Bukan sebab buku itu tidak bagus, tapi sistem pemasaran yang tidak berkesan menyebabkan buku itu tidak dapat dijual dengan baik ataupun tidak dapat ditemui oleh pembaca. Okey. Yang ketiga, mungkin buku itu gagal sebab oleh budaya pembaca yang tidak menjadikan pembaca sebagai makanan. Sebab itu saya cakap tadi, bila tuan-tuan buat keputusan, tuan-tuan puan kena lihat di Malaysia, setakat yang saya difahamkan, pembaca lebih prefer ataupun lebih suka membaca buku fiksyen. Okey. Tengoklah peratusan pembaca, mereka lebih suka buku fiksyen. Buku fiksyen ni saya tak sebut buku apa, tuan-tuan tahu buku apa. Jadi peratusan pembaca yang memilih bukan fiksyen. Bukan fiksyen bukan buku motivasi saja. Bukan fiksyen, buku motivasi salah satu buku fiksyen, buku non-fiksyen. Jadi non-fiksyen ni banyak. Salah satu dia buku motivasi. Jadi buku motivasi pun dia punya dia punya pembacaan halayak pun tidak besar. Jadi di samping budaya masyarakat yang tidak menjadikan pembaca sebagai makanan minda, kita akan ada masalah dari segi pembaca yang agak terhad. Jadi kalau buku itu tidak bagus, tidak begitu betul-betul bagus, sistem pemasaran yang tidak berkesan, kemungkinan buku itu gagal bukan sebab buku itu tidak bagus. Okey. Sebab pembaca di Malaysia ni masih lagi amatur. Kalau kita seorang penulis, kalau kita niat kita untuk menjana wang, kalau kita duduk di Amerika Syarikat, mungkin kita boleh jadi kaya dengan satu buku. Tapi di Malaysia, satu buku belum tentu, 2 buku pun belum tentu, 5 buku pun belum tentu. Okey? Saya bukan nak lemahkan semangat, tapi inilah hakikat. Okey. Next. Okey. Jika tuan-tuan dah buat keputusan untuk menulis sebuah buku motivasi, tuan-tuan dah buat keputusan dan bertekad mengambil keputusan untuk menulis buku motivasi, tuan-tuan kena buat 3 perkara. 3 perkara ni tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. 1, perlu membaca, kedua perlu meniru, ketiga perlu menulis. Membaca, meniru dan menulis. 3M. Membaca, meniru dan menulis. Okey, next. Membaca sebanyak mungkin. Penulis adalah seorang pembaca. Penulis, saya ulang, penulis adalah seorang pembaca. Tuan-tuan puan tidak mampu menulis jika tuan-tuan tidak membaca. Tidak, saya belum jumpa, mungkin ada lah. Mungkin ada mereka yang tak membaca, dia boleh menulis sebuah buku, tapi saya belum jumpa. Okey. Jadi saya sarankan tuan-tuan puan kena baca tidak kurang 20 buah buku sebagai permulaan. Dan perlu jadikan pembacaan ini sebagai habit dan juga tabiat dan perkara yang tak boleh nak tinggalkan. Sebab kita nak jadi penulis. Sebab kita nak jadi penulis, kita kena baca buku. Okey. Kedua, pilih buku, bila baca buku, pilih buku yang ditulis oleh pakar bidang. Sebab itu kita kena pakar dalam bidang yang kita nak fokuskan. Kalau kepakarannya kejuruteraan, beliau menulis buku dalam bidang kejuruteraan. Kalau katakan dalam bidang pengurusan kewangan peribadi, kepakarannya juga dalam bidang pengurusan kewangan peribadi. Itu pun jika kita boleh dapat. Kalau kita tak boleh dapat, penulis yang berkenaan telah menulis banyak buku dalam bidang tersebut, walaupun bidang akademik dia bukan dalam bidang yang berkenaan. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan kena berkawan dengan penulis buku tersebut. Sekarang ni mudah. Kita boleh berkawan melalui media sosial, tak perlu pergi berjumpa secara fizikal. Okey. Yang keempat, ikuti juga perkongsian ilmu penulis di media-media. Mungkin penulis yang berkenaan ada buat YouTube, ada buat syarahan dekat YouTube, ada buat perkongsian webinar dekat mungkin Facebook Live dan sebagainya, tuan-tuan kena ikuti.
Sebab itu bidang yang tuan-tuan puan ingin teroka dan juga beri tumpuan. Okey. Next. Meniru jangan salah faham. Meniru. Bila tuan-tuan puan dah baca 20 buah buku tadi, kenal pasti apa yang bagus, apa yang best dan tak best dalam sesuatu buku. Kena catat. Apa yang best? Katakan ayat dia memang mempengaruhi emosi. Catat. Apa ayat dia? Kalau tak best, bosan, membosankan. Apa ayat membosankan? Kenapa? Sebab yang bagus tuan-tuan akan tiru kaedah penulisannya, cara dia menulis. Dan kalau tak best, cuba elakkan. Katakan tak best dia ayat dia panjang. Ataupun ayat dia susah difahami. Gunakan perkataan yang bombastik. Ataupun jargon. Kita pun tak tahu istiqamah. Contohlah istiqamah. Apa benda istiqamah ni? Jadi, kita jangan ulang bahawa itu adalah perkara yang tidak best yang kita jumpa dalam buku yang kita baca. Kita jangan ulang. Kita ikut apa yang bagus, apa yang best dan kita jangan ulang, jangan tiru yang tak best. Sebab pembaca yang lain juga akan mengalami masalah yang sama bila mereka menemui perkataan-perkataan yang sukar difahami. Okey, yang kedua, apa yang membuatkan anda percaya apa yang ditulis? Bila seorang pembaca itu memberikan ideanya, apa yang menyebabkan tuan-tuan percaya kepada idea tersebut? Ataupun tak percaya? Apa yang menyebabkan tuan-tuan tak percaya? Jadi, kena kenal pasti dan catat. Kalau percaya pun catat, tak percaya pun catat. Okey. Yang ketiga, kenal pasti perasaan, fikiran, imajinasi, bayangan dan sebagainya semasa anda membaca sebuah buku. Sebab bila kita membaca, minda kita akan menggambarkan imej yang cuba disampaikan oleh pembaca dalam buku tersebut. Jadi kadang-kadang ia akan diikuti dengan fikiran, dengan imajinasi, dengan bayangan, dengan perasaan. Dan ini kena catat. Bagaimana ayat tersebut menjadikan perasaan tuan puan kecewa ataupun gembira ataupun boleh menangis. Jadi apakah ayatnya? Apa teknik penulisan yang diguna pakai? Sebab kita boleh meniru kaedah yang sama yang diguna pakai. Bukan meniru perkataan tuan-tuan puan. Meniru kaedah dan cara bagaimana beliau menggunakan kaedah tersebut dalam bukunya yang menyebabkan perasaan kita terikut dengan apa yang ingin penulis itu hasilkan. Okey. Yang keempat, semak perkataan, gaya bahasa, teknik penceritaan yang diguna pakai. Kalau katakan dalam buku tersebut ada cerita pendek atau anekdot dan cerita tersebut memang sangat berkesan ataupun relevan dengan tema buku ataupun dalam bab buku tersebut, catat cerita tersebut. Mungkin cerita yang sama kita boleh guna pakai dalam buku kita yang kita tulis semula dan kita olah semula dengan gaya ataupun bahasa yang kita sendiri bangunkan ataupun tulis. Okey, next. Okey, menulis. Tadi membaca, kemudian meniru, kemudian menulis. Tuan-tuan mestilah buat dan patuhi sasaran penulisan. Mesti ada jadual. Saya beritahu di peringkat awal tadi, ada jadual. Katakan satu hari, tuan-tuan mungkin separuh masa, penulis separuh masa. Satu hari katakan 1 jam. Daripada pukul 8 pagi sampailah pukul 9 pagi. 1 jam. Jadi kena patuhi jadual tersebut. Tulislah apa perkara yang tuan-tuan ingin tulis. Mungkin sesuatu yang sukar difahami oleh orang lain, tulis. Sebab kita nak mengubah tabiat. Mungkin tuan-tuan sebelum ni tak pernah menulis pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Sekarang ni kita nak mula untuk mengubah tabiat. Sebab menulis bukan semangat. Semangat akan pudar. Kalau orang kutuk kita, pelekehkan kita punya tulisan, dia akan pudar. Semangat akan pudar. Semangat akan ada turun dan naik. Menulis adalah tabiat. Jadi kena semai tabiat daripada awal supaya menulis bukan satu semangat tapi menulis adalah satu tabiat yang tuan-tuan puan kena buat secara sedar dan tanpa sedar. Macam kita lah tabiat kita, apa tabiat kita kat rumah ataupun dekat pejabat kita. Itulah yang kita akan buat berulang kali. Okey. Yang kedua, jangan buat struktur di peringkat awal. Kalau di peringkat awal ni, bagi penulis pemula ni, jangan buat struktur.
Tentang tajuk apa, tulis saja apa yang tuan rasa perlu ditulis, tulis. Tak perlu buat struktur di peringkat awal. Kadang-kadang penulis yang telah lama pun, contohnya saya pun tidak menulis ikut struktur. Struktur tu kita buat kemudian. Struktur tu kita buat kemudian. Okey. Okey, yang ketiga, menulis berasas kepada tema atau tajuk sementara. Kita katakan contoh, kita nak tajuk tentang hartanah. Jadi tulislah apa-apa kaitan dengan hartanah. Jadi tema ni sangat umum, jadi kita bebas. Jadi bebas kan kita menulis bagaimana perspektif yang kita ingin pembaca lihat ataupun yang ingin kita beri tumpuan. Okey. Kemudian yang keempat, jangan sekat apa juga idea dan juga fikiran yang datang. Kadang Tuhan bagi kita idea ataupun fikiran secara berpecah-pecah ataupun sedikit demi sedikit, jadi tulis sahaja. Dia akan menyebabkan minda kita akan lebih nampak apa yang kita maksudkan. Walaupun pada asalnya idea itu datang mungkin sedikit demi sedikit, tidak lengkap. Kemudian dalam masa menulis, gunakan kamus untuk cari apakah makna ataupun maksud sesuatu perkataan dengan tepat. Itu sebab kalau katakan kita tidak menggunakan kamus, mungkin kita tak boleh nak memberikan apakah ayat ataupun perkataan yang tepat untuk menggambarkan sesuatu. Contoh mudah, kita nak gambarkan sesuatu itu katakan cantik. Adakah dia cantik ataupun perkataan yang lebih tepat lagi adalah jelita? Ataupun menawan. Jadi apa yang kita maksudkan? Cantik ni dia boleh digunakan secara umum. Sekolah itu kelihatan cantik. Bunga itu cantik. Orang pun boleh cantik. Tapi jelita hanya untuk manusia. Pernah tak kita dengar orang menulis, rumah saya jelita? Tak ada. Jadi maksud jelita ni hanya khusus, perkataan ini khusus kepada individu atau manusia. Dan lebih tepat lagi hanya untuk wanita. Kita cakap lelaki itu jelita. Jadi kena tahu perkataan yang tepat untuk maksud yang tepat supaya pembaca dapat menggambarkan apa yang kita maksudkan. Kalau tidak, kita akan tersasarlah. Okey, tesaurus untuk cari apakah perkataan-perkataan yang seerti dengan apa perkataan yang kita gunakan. Supaya kita punya tulisan itu tidak membosankan. Sebab dalam penulisan, bila kita buat pengulangan, pembaca akan bosan. Jadi, kita ketik perkataan lain, cari perkataan lain dalam tesaurus bahasa Melayu, boleh gunakan untuk kita menulis dan ayat kita nampak cantik dan juga seronok untuk dibaca. Okay, next. Okay. Saya ingat saya punya pembentangan dah habis, lebih kurang dalam setengah jam. Singkat saja. Mungkin dalam masa setengah jam ni saya akan buka soalan. Tuan-tuan boleh tanya dekat, dah ada soalan ni pun. Dekat WhatsApp group. Cumanya selepas saya namakan di bengkel, sebab selepas ni bagi tuan-tuan yang berminat untuk meneruskan cita-cita menjadi seorang penulis, boleh buat tugasan. Boleh buat tugasan. Bagi mereka yang mungkin rasa cukup setakat ini, mungkin menjadi penulis bukan impian, bukan cita-cita mereka, tak jadi masalah. Itu bukan perkara yang salah pun. Cuma jika tuan-tuan ingin meneruskan minat untuk menjadi seorang penulis buku motivasi, saya berikan tugasan dan tugasan ini perlu dibentangkan dalam sesi yang saya akan jadualkan nanti. Supaya bila selepas tugasan ini diselesaikan, saya akan masukkan tuan-puan dalam grup coaching. Dan grup coaching ini memang satu grup bimbingan fokus untuk melahirkan penulis buku motivasi. Okey, tugasan ini, apa dia tugasan dia? Tugasan dia adalah tuan-puan kena pilih satu buku motivasi. Satu buku motivasi. Apa buku motivasi? Balik pada slide saya yang tadi. Okey, pilih satu buku. Daftar tajuk buku dengan menulis tajuk buku serta gambar buku dan hantar ke nombor saya, WhatsApp ke saya. Jadi saya tahu bahawa dalam sesi ini tidak ada yang buat buku yang sama. Supaya kita nak lagi banyak buku yang kita boleh berikan tugasan ataupun pembentangan. Kalau buku yang sama pun dia tidak boleh bab yang sama. Kalau contoh buku itu ada 10 bab,
5 bab si A buat, 5 bab yang kemudiannya si B buat. Kita tak mahu buat bab yang sama sebab kita nak belajar daripada teknik yang ada dalam buku tersebut. Okey. Kemudian buat slide pembentangan, tak lebih daripada slide yang di-emailkan. Nanti saya akan emailkan. Analisis hanya 5 bab sahaja. Tapi kalau tuan-tuan nak buat lebih, nak katakan buku tu ada 20 bab, tuan-tuan nak buat 20 bab sekali pun boleh, tak ada masalah. Tapi minima 5 bab sahaja. Slide pembentangan saya akan emailkan, nanti saya akan masukkan saya punya email address dekat grup WhatsApp. Saya akan emailkan slide pada malam ini dalam bentuk PDF dan saya akan emailkan juga sekali dengan format pembentangan dalam bentuk PowerPoint. Jadi WhatsApp kat saya nanti bagi mereka yang ingin dan sanggup, tajuk buku dengan gambar muka depan, buku berkenaan. Jadi saya akan tahu tuan-puan ingin turut serta dalam tugasan dan buat pembentangan. Bagi mereka yang tidak mahu, tidak mengapa. Inilah apa ni mungkin perkongsian saya dengan tuan-puan. Okey, saya nak menjawab soalan. Okey, insya-Allah sesi ini dirakamkan oleh sahabat saya Dr. Susilawati dan kita akan kongsikan mungkin dekat medium FB kumpulan buku motivasi bestseller Malaysia ataupun mungkin dekat saya punya YouTube. Nanti kita akan maklumkan. Okey, kita akan sharekan rakaman ini bagi mereka yang tidak sempat atau tidak mampu masuk. Okey, okey, nampaknya tak ada soalan. Okey, ada soalan tak tuan-puan? Boleh tanya dekat, saya minta tanya dekat grup WhatsApp. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di sini bertanya boleh ke? Okey, tak apa. Okey. Maaf sebab apa tak bertanya dalam grup. Saya rasa okey, nama saya Tina Wati, boleh panggil saya Tina. Saya nak tahu macam mana tuan mula memotivasikan diri sebelum menghasilkan sebuah buku motivasi itu. Sebab apa? Dalam usaha kita untuk menjadi seorang penulis buku motivasi, sudah pasti seorang penulis tu kena motivasi dia sendiri tu lebih tinggi sebelum dia hasilkan sebuah buku motivasi. So itu saja soalan saya. Terima kasih. Okey, Puan Tina, soalan yang bagus. Okey. Itu sebab saya cakap di peringkat awal tadi, motivasi ni kalau kita belajar psikologi, dia ada ekstrinsik dengan intrinsik. Bagusnya seorang penulis ada motivasi intrinsik dalaman. Bagaimana tuan-tuan boleh memotivasikan diri sendiri untuk menulis sebuah buku. Jika tidak, dia semangat tu akan pudar. Dan kalau ada haters, tuan-tuan akan lemah semangat dan terus tak mau menulis. Okey. Jadi bagaimana mahu membina motivasi dalaman? Yang pertama, tuan-tuan puan kena bina kepercayaan. Apa yang tuan-tuan percaya dengan menulis sebuah buku motivasi? Dengan menulis sebuah buku motivasi, apa yang kepercayaan yang boleh tuan-tuan membina? Apa maknanya? Okey. Adakah tuan-tuan puan percaya dengan menulis buku motivasi ini akan membantu manusia, akan menjadikan manusia lebih baik? Jika itu kepercayaannya, dia akan mendorong kita untuk terus menulis. Sebab buku ini dia akan ada mungkinlah, saya pun tak pasti, dia akan ada sampai kiamat. Selagi ada orang baca, walaupun kita dah tak ada, buku itu dapat dimanfaatkan. Jadi kalau itu kepercayaan kita, dia adalah satu motivasi intrinsik. Intrinsik. Jadi dia akan beritahu dan kita akan selalu buat self-talk, bercakap kepada diri kita sendiri dalam hati bahawa inilah perkara yang kita percaya dan inilah perkara yang kita perlu buat
Sebab kita tahu dan kita yakin ikut kepercayaan kita, buku ini akan membantu manusia, membantu orang lain walaupun kita dah tak ada atas dunia ni. Kita bukan setakat untuk menghibur, untuk mengajak manusia pembaca itu terpesona dengan kita punya cerita, tapi kita mengajak manusia itu, pembaca kita menjadi lebih baik mungkin daripada kita. Okey, saya ringkas begitu Puan Tina. Okey. Maaf Tuan, boleh tambah satu lagi tak? Apa yang membolehkan Tuan Muhabir konsisten menjaga motivasi tu? Sebab apa? Sebagai manusia kita ada ups and down dalam hidup kita, dan ada sesuatu amalan ke yang Tuan Muhabir amalkan? Sebab apa? Bukan mudah untuk istiqamah sebenarnya melakukan sesuatu perkara tu. Okay, terima kasih. Saya cakap di peringkat saya, pengalaman saya saya tidak ada saya tak boleh cakap bagi pihak penulis saya bercakap bagi pihak pengalaman saya sendirilah. Saya menulis berdasarkan satu kepercayaan bahawa apa saja yang saya tulis, jika satu kebaikan diamalkan oleh pembaca saya akan dapat pahala. Itu saja kepercayaan saya. Jadi bila pahala tu kita akan dapat kebaikan lah. Itu saja saya punya kepercayaan. Itu saja saya punya kepercayaan. Itu yang menyebabkan saya terus menulis walaupun buku saya mungkin tidak dikenali ataupun saya bukan seorang penulis yang terkenal. Saya terus menulis walaupun buku pertama saya mungkin tidak dijumpai oleh ramai pembaca. Kedua, ketiga, keempat, kelima dan juga keenam. Dan kalau buku ada 10 buku pun tidak menjadi bestseller, walaupun itu yang saya ingin dan mahukan, saya akan terus menulis sampai bila-bila. Sebab pada saya akan ada pembaca yang dapat manfaat daripada buku saya walaupun mereka itu seorang. Tak ada masalah. Tidak jadi masalah. Okey. Okey, saya nak jawab ni di grup Adakah ini Cik Yatim, Tuan Mat Yatim tanya adakah kompilasi boleh dianggap sebagai buku? Ya, boleh. Jika dia memenuhi tiga-tiga syarat saya tadi. Itu saya punya syarat Dia boleh menggerakkan, menginspirasi, memberi semangat, menggerakkan dan kebaikan. Boleh, tak ada masalah. Sebab banyak je yang telah dicuba oleh buku-buku antologi di barat ataupun di Malaysia. Dan dalam salah satu aktiviti kumpulan buku motivasi memang kita ada buat antologi mengenai kisah-kisah benar yang boleh memberi motivasi kepada pembaca. Okey. Wan Sayyidah, Puan Wan Sayyidah, berapa minimum muka surat untuk buku? Okey, dia tak ada minimum. Dia tidak ada minimum. Dia bergantung kepada kemampuan tuan-tuan menulis, berapa banyak boleh tulis, dan juga kebolehterimaan penerbit. Ada setengah buku yang ditulis, bila pergi ke penerbit minta dikurangkan sebab atas alasan kos. Sebab kita kena faham, di Malaysia, pembaca di Malaysia kebanyakan mereka adalah pembaca amatur. Mereka sangat berkira untuk membeli buku. Kalau katakan buku itu tebal ataupun harganya lebih daripada RM20, biasanya susahlah untuk dijual. Jadi oleh kerana penerbit memahami keadaan begitu, jadi penerbit kena hadkan jumlah muka surat. Itu sebab ada penulis yang terpaksa mengeluarkan atau membuang beberapa bab daripada buku dalam manuskrip tersebut bagi membolehkan penerbit mencapai jumlah muka surat yang dikehendaki supaya kosnya tidak melebihi RM20. Ini budaya pembaca di Malaysia, kita tak boleh nak elak. Okey. Jadi jawapan saya tadi, dia tidak ada minima. Okey. Kemudian Tuan Hasnul tanya, apa pandangan Tuan mengenai e-book? Boleh? Tuan boleh menulis e-book. Saya pun ada e-book. Saya ada e-book dekat eCentral. Tak ada masalah. Masalah dia adalah menulis tu. E-book ke buku fizikal tak ada masalah. Masalah dia
proses menulis, bukan ada e-book, sama ada terbit sendiri dan sebagainya. Dia bukan bergantung kepada macam mana kaedah kita menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Dia proses menulis itu sendiri yang perlu kita faham. Okey. Puan Rozair Masudin selalu tu. Okey. Okey, berapa lama saya ambil masa untuk dia bergantung. Dia macam ni sesuatu buku itu tidak pengalaman saya sesuatu buku tidak tulis secara 1, 2, 3, 4. Maksudnya saya mula dengan bab 1, kemudian bab 2, habis bab 2, bab tidak. Bukan itu proses menulis. Penulis yang saya biasa menulis buku cacah merbah. Maksudnya saya mungkin mulakan dengan bab yang terakhir atau melompat-lompat mungkin bab 15 pergi bab pendahuluan, melompat-lompat, tebuk-tebuk. Saya tak jumpa lah. Mungkin ada penulis yang menulis daripada bab 1, habis bab 1 pergi bab 2, habis bab 2 pergi bab tidak. Kita akan menulis secara melompat-lompat. Itu normal lah. Okey. Masa tak ada masa. Terpulang pada kita lah. Saya ada yang cepat, ada yang lambat. Lambat sebab saya menulis banyak buku serentak. Banyak buku serentak. Kalau kita menulis separuh masa, memang kita akan ada masalah dari segi sesuatu buku itu berapa lama yang dilengkapkan. Okey. Pakar bidang adakah bermaksud kelayakan akademik bidang tersebut? Atika, Puan Atika. Pakar bidang boleh jadi kelayakan akademik, boleh jadi pengalaman, boleh jadi kemahiran dia profesional dalam bidang berkenaan. Pakar, okey. Pakar maknanya mereka yang diiktiraf oleh sesebuah badan ataupun kelayakan tertentu lah. Itu maksudnya pakar. Okey. Ni Azdila, saya minat menulis tapi selalu kehilangan idea untuk menulis. Macam mana cara mendapatkan idea? Senang saja. Kalau kita sedang menulis, idea hilang, pergi baca buku. Pergi baca buku. Itu saja dia punya ubat dia. Dia tak ada ubat lain. Okey, Siti Ashura, bolehkah buku non-fiction, fiction? Okey, buku motivasi adalah buku non-fiction. Non-fiction adalah bukan rekaan. Jadi kalau katakan kita reka-reka cerita, jadi cerita itu tidak realiti sebab pembaca akan tengok buku kita, apa yang kita hasilkan. Dan kalau cerita rekaan, dia akan ada masalah nanti. Akan ada masalah. Jadi kita akan ada masalah dengan saya sebab dia bila non-fiction bermaksud bukan rekaan. Bukan rekaan. Kalau kita nak campur-campur, dia jadi masalah nanti. Dia ada masalah. Jadi kita tak tahu, pembaca tak tahu apakah kategori buku kita. Dia macam rojak. Kita tak tahu. Okey. Dr. Nur Aisyah, apakah nasihat tuan kepada individu yang baru nak mula menulis? Okey, untuk menulis, permulaan, tuan-tuan boleh menulis gaya bahasa macam mana pun, kan? Tapi masa suntingan nanti kena baiki. Dan kalau boleh semasa tuan-tuan puan nak hantar kepada penerbit, penerbit ni akan minta editor itu untuk menyemak dari segi ejaan, tata bahasa, gaya bahasa, pemilihan perkataan, diksi dan sebagainya. Itu memang tanggungjawab editor, tapi ia boleh dibantu dengan tuan-tuan pastikan tidak ada kesilapan ejaan. Paling mudah pun tidak ada kesilapan ejaan. Sebenarnya kita boleh menyemak ejaan kita, ada sahaja yang apps ataupun perisian yang dijual dekat market. Saya tak sebut di sini sebab saya tak mahu ada salah faham. Tapi memang ada. Saya pun menggunakan penyemak ejaan sendiri yang saya beli supaya dia memudahkan kita menyemak ejaan, supaya ejaan kita betul sebelum kita hantar pada penerbit. Sebab bila kita hantar dengan kesalahan ejaan, dia akan menyebabkan editor menyampah dengan kita punya karya, daripada mungkin setuju terbit jadi tak setuju terbit. Okey. Berapa anggaran kos penerbitan sebuah buku yang biasanya dikeluarkan oleh penulis? Jika tuan-tuan dan puan ingin buat secara terbit sendiri, saya tak pasti sebab saya tak pernah terbit sendiri.
Mungkin satu buku kos dia tengok bergantung pada kuantiti, mungkin dalam RM7, mungkin RM8 satu buku, ketebalan mungkin dalam 150. Ini pengalaman Tuan Haizan yang beritahu. Itu kos dia, itu kos penerbit. Belum campur kos kalau katakan kita nak buat editor dan sebagainya. Saya sarankan bukan ini perkara yang paling betul yang tuan-tuan kena buat. Saya sarankan tuan-tuan menghantar manuskrip kepada penerbit. Tapi kalau tuan-tuan puan ada duit banyak, bolehlah terbit sendiri, self publishing, tak ada masalah. Tapi dia akan ada halangan-halangan lain lah. Okey. Ini Puan Priya, sekiranya ingin menulis puisi atau cerpen, boleh ke kita tulis? Saya tak pasti lah. Sebab biasanya penulis buku motivasi ni dia tak bercampur-campur. Sebab cerpen ni dia fiction. Dia fiction. Okey. Puan Balkis Arifin, bagaimana untuk meyakinkan diri untuk terus menulis? Bagaimana nak? Okey, salah satu dia adalah tuan-tuan kena berkawan dengan penulis. Kalau tuan-tuan berkawan dengan yang bukan penulis, mereka ni mungkin akan lemahkan semangat. Maknanya kita berkawan dengan kelompok penulis. Jadi itu sebab saya cakap tadi, tuan-tuan boleh sertai kumpulan buku motivasi bestseller Malaysia di FB. Di situ ada ramai penulis yang bergabung dengan saya dalam kumpulan berkenaan. Itu kita boleh berkawan dengan penulis baru ataupun penulis yang dah lama. Okey. Puan Umi Zahra, jika mahu menulis, tuan akan menulis di buku nota atau terus di laptop? Dua-dua saya buat. Saya menulis di buku, di laptop pun ada, dekat saya punya smartphone ada. Bila teringat kita tulislah, nanti kita boleh copy, kita masukkan dalam kita punya Word dan kita copy dan kita mungkin perbaiki kita punya kita editing yang kita punya tulisan. Okey. Tuan, maaf. Tuan, maaf saya mohon berkongsi untuk menjawab pada soalan. Bolehkah kita menulis satu cerpen ataupun puisi dalam buku motivasi kita kan? Ya. Saya ada terbaca satu buku yang ditulis oleh Puan Liza Suhana Ramli. Jadi ada sebenarnya yang dia kongsikan penulisan cerpen dia dalam buku motivasi tersebut. Bukan cerpen, puisi dalam buku yang dia karang. Okey. Ya. Terima kasih Tuan Alam. Rusdi nama saya Tuan. Ya, Rusdi. Okey, terima kasih. Ya. Okey, ni saya dah jawab Ibu saya dah jawab. Okey, untuk tugasan ni Puan Hatijah, saya akan emailkan dia punya tugasan tu nanti kepada tuan-tuan puan Okey. Bila due hantaran tugasan penceramah, itu terpulang kepada masing-masing. Tak ada masalah. Saya tak tetapkan tarikh untuk buat tugasan. Bila tuan-tuan dah bersedia, boleh hantar email kepada saya dan saya akan beri pilihan beberapa tarikh lah. Okey. Okey, saya ingat itu saja. Kita pun dah menghampiri pukul 10. Jika ada soalan terakhir yang saya boleh jawab, silakan. Okey, Cik Puan Hailin satu, apakah kategori buku motivasi yang terlalu banyak di pasaran? Okey, jika saya melihat yang banyak adalah motivasi kekayaan atau kekayaan yang banyak di Malaysia ni yang ditulis oleh banyak penulis buku motivasi. Puan Nur Azrin, bagaimana dengan buku kisah hidup? Adakah dikira buku motivasi? Ya. Jika ikut kategori saya tadi, dia boleh memberi inspirasi, semangat dan sebagainya.
Tapi kita kena tahu yang pembaca juga ingin bukan saja dari segi feeling. Kalau kita belajar nanti, mereka buat keputusan ni bukan saja feeling yang melibatkan emosi, tapi dari segi thinking. Jadi kalau thinking ni perlu ada fakta, perlu ada angka. Jadi untuk melibatkan mereka percaya supaya mesej kita sampai dan boleh dipraktikkan oleh pembaca buku. Okey. Okey, saya ingat kita dah hampir pukul 10. Saya nak ulang sekali lagi. Saya akan beri email address saya dalam grup, dan tuan-tuan boleh, yang berminat boleh berikan tajuk buku dan nama untuk pembentangan nanti, dan slide dan juga tugasan saya akan emailkan insya-Allah pada besok, sebab malam ni agak dah lewat, jadi saya akan emailkan besok. Mohon tuan-puan emailkan kepada saya, email kosong kepada saya, nanti saya akan balas email dengan satu slide pembentangan pada malam ini dan juga slide PowerPoint untuk tugasan bagi mereka yang ingin buat tugasan. Bagi mereka yang tak mahu buat tugasan, tidak mengapa, tak jadi masalah. Dan saya ingat itu saja. Terima kasih kepada semua kerana dapat bersama-sama saya pada malam ini, dan saya harap perkongsian pada malam ini dapat manfaat dan ada sedikit kebaikan di peringkat tuan-tuan dan puan. Saya ingat itu saja. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa akan datang. Saya sudah dengan lafaz yang paling mulia, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.